kehidupan ini, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas, dan demikian itulah hari-hari yang kami jadikan ia silih berganti di kalangan manusia. Ada hari kita datang dan ada hari kita kena pergi. Tetapi apa yang penting dalam tanggungjawab seorang Muslim, kita semua, saya ambil kesempatan ini untuk mengingatkan saya dan mengingatkan tuan-tuan hadirin dan hadirat sekalian, perkara basic asas yang selalu kita sebut berhubung dengan amalan saleh. Seseorang di dalam amalan saleh, yang pertama dia hendaklah membetulkan niatnya, supaya niatnya betul kerana Allah Azza wa Jalla. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka itu diperintahkan melainkan untuk beribadat kepada Allah ikhlas semata-mata baginya agama. Manusia jika tidak mengikhlaskan dirinya, maka dia akan kecewa dengan banyak kejadian dalam kehidupan ini. Entah berapa banyak orang-orang besar yang berjasa dalam dunia ini, dia dilupai oleh orang lain. Entah berapa banyak pemimpin-pemimpin besar yang hari ini namanya hanya menjadi nama yang ditempatkan di lorong dan jalan untuk mengingatinya, ataupun diletakkan nama sekolah dan bandar untuk mengingatinya, tetapi manusia sudah pun melupai jasanya. Jika insan tidak beramal kerana Allah Azza wa Jal, maka dia akan kecewa dalam hidupnya. Akan datang manusia silih berganti. Ada yang akan mengenang kita dan akan ada yang melupai kita. Tetapi apa yang kekal, al-baqiyatus salihat. Apa yang kekal ialah amalan saleh yang baqi, yang apabila insan pada hari ia melakukannya, dia melakukannya kerana Allah Azza wa Jalla. Innamal a'malu binniyat. Dalam hadis yang selalu kita baca yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, dan Al-Imam Al-Bukhari meletakkan hadis itu hadis yang pertama dalam sahih. Sesungguhnya setiap amalan itu berdasarkan niatnya. Apabila seseorang beramal kerana Allah, maka tidaklah ada apa yang dinamakan kekecewaan dalam dirinya. Dia hanya mengharapkan Allah menerimanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari baginda di saat-saat akhir pada Hajjatul Wada', baginda bertanya para sahabat radhiyallahu anhu tentang apa yang telah dilakukan. Baginda bertanya, innakum status'aluna anni famadha antum qailun. Kamu akan ditanya oleh Allah mengenai diriku, apa yang akan kamu kata pada Allah nanti? Para sahabat radhiyallahu anhum menjawab beramai-ramai, nashhadu annaka qad ballaghta wa adaita wa nasaht. Kami menyaksikan sesungguhnya engkau telah menyampaikan, menunaikan tanggungjawabmu dan telah memberi nasihat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan jarinya, Allahumma syahad, ya Allah saksikanlah. Itulah keikhlasan, itulah kesungguhan kepada makna dakwah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul yang dihantar oleh Allah, sehingga pada akhir hayatnya masih lagi ingin menenangkan jiwanya. Bertanya para sahabat, adakah dia telah menunaikan tanggungjawab kerasulan yang telah diamanahkan kepadanya?
Di manalah kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu apabila mewarisi tanggungjawab baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai khalifah, berlaku peristiwa murtad, riddah. Lihat jawapan Abu Bakar, semangat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang selalu saya sebut kepada tuan-tuan dan kita sebut di atas mimbar ini berulang kali. Kata Abu Bakar, ayanqusuddin wa ana hayy, ayanqusuddin wa ana hayy. Adakah agama menjadi lemah sedangkan aku masih hidup? Maksudnya selagi aku masih hidup, aku akan mempertahankan habis-habisan agama ini. Allah subhanahu wa ta'ala memberkati keikhlasan mereka. Keikhlasan yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq, kita nikmati kemanisannya hingga hari ini. Perkara yang ikhlas, yang datang daripada hati yang jujur, akan diwarisi daripada zaman ke zaman. Kita pohon daripada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya merezekikan kepada kita keikhlasan hati di dalam beramal, di dalam mempertahankan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perjalanan untuk mempertahankan agama ini tidak dibayar dengan harga yang murah. Sesiapa yang ingin berdakwah dan bercakap benar dan kemudian ingin selesa di atas jalan dakwah itu, dia tidak akan bertemu dengannya di dunia ini. Lau kana 'aradan qalila wa safaran qasida lattaba'u, lau kana 'aradan qariba wa safaran qasida lattaba'uk. Jikalah perjalanan itu dekat untuk sampai, permusafirannya itu senang untuk ditemui, nescaya mereka akan mengikutmu wahai Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam membayar harganya. Para sahabat radhiyallahu anhum membayar harganya. Hadirin dan hadirat, tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya menyeru kepada diri saya dan tuan-tuan, marilah kita semua menjadi benteng daripada benteng-benteng Islam. Di mana saja kita berada, kita akan mempertahankan Islam ini. Kita akan memperkatakan Islam yang benar, yang kita faham daripada Al-Quran dan Sunnah, dan kita akan membayarnya di atas apa-apa saja harga yang diperlukan. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa wal dharra wazulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Adakah kamu sangka kamu boleh masuk syurga sedangkan belum datang kepada kamu ujian, tekanan, cubaan seperti mana yang telah terkena kepada orang-orang yang terdahulu daripada kamu, sehingga keimanan, keyakinan mereka digoncang, sehingga berkatalah Rasul dan orang yang beriman bersamanya, bilakah lagi akan datangnya pertolongan Allah? Sesungguhnya pertolongan Allah itu hampir. Inilah Islam yang telah dibayar harganya oleh para sahabat. Inilah Islam yang telah dibayar harganya oleh para Rasul. Dan mudah-mudahan perlis ini menjadi benteng Islam, dan akan kekal menjadi benteng Islam yang akan mempertahankan Islam seperti mana yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa ditokok tambah dan diubah-ubah. Mempertahankan Islam seperti mana Islam yang ada dalam Al-Quran dan Islam yang ada dalam Sunnah.
dan kita akan membayar untuk itu segala-galanya. Sesiapa yang datang nak berdakwah kemudian berfikir tentang kursi empuknya, atau berfikir tentang gaji tebalnya, atau berfikir tentang keselesaannya, dia tidak akan menemui jalan dakwah Nabi SAW. Sesiapa yang bercakap benar, dia akan menemui apa yang ditemui oleh Nabi dan para sahabat. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Di kalangan orang-orang yang beriman ada orang yang benar janji mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Di atas apa yang mereka janjikan, sebahagian mereka telah pun pergi menemui Allah, dan sebahagian mereka menunggu untuk melunaskan janji itu, dan mereka tidak akan menukar janji mereka dengan Allah. Marilah kita berdoa agar Allah memberikan kepada kita keikhlasan di dalam amalan, dan dengan keikhlasan ini kita akan membawa Islam. Tuan-tuan, membawa Islam itu bukan kerja mufti, bukan kerja pengarah agama, tapi kerja setiap orang Muslim. Bawalah Islam, hiduplah kerana Islam. Dan umur kita ini sedikit sahaja. Berapa panjang umur yang hendak dipertahankan oleh sebahagian orang, sebahagian orang-orang politik yang bermati-matian mempertahankan kerusi dan kedudukan mereka itu. Paling tinggi mereka pertahankan untuk 10 tahun, 15 tahun, ada yang 5 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Tapi kita ingin mempertahankan Islam untuk kehidupan yang kekal abadi di sisi Allah Jalla wa'ala. Kita akan mempertahankan Islam kerana itu adalah amanah Allah Azza wa Jal kepada kita. Mudah-mudahan Perlis kekal sebagai benteng Islam, kekal sebagai benteng yang mempertahankan ajaran Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.